Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup 10 ingin membentangkan tajuk bersekedudukan dan seks wanita dari perspektif pelbagai peradaban. Di sini kami tampilkan nama ahli kumpulan dan nombor matrik. Pengenalan, definisi dan perspektif pelbagai peradaban mengenai bersekedudukan dan seks wanita dari perspektif Islam, Barat, India dan China. Saya Nur Isyaminah binti Aminuddin, nombor matrik 1202651. Pengenalan, bersekedudukan dan seks wanita semakin berluas pada zaman kini di bawah Akta Kanak-kanak 2001 dan juga Akta Kanan Jenayah 574. Melakukan hubungan seks dengan remaja perempuan di bawah umur 16 tahun dianggap merogol walaupun ia atas dasar suka sama suka. Menurut akta di atas sudah terang lagi bersuluh bahawa perbuatan bersekedudukan dan seks wanita adalah salah di sisi undang-undang dan hukum agama. Melalui peradaban Islam, bersekedudukan dan seks wanita adalah dilarang dan salah sama sekali. Majoriti ulama fiqh mendefinisikan seks bebas sebagai zina. Al-Shirazi, iaitu ahli fiqh dari mazhab Syafi'i, mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki Islam dan yang hidup dalam negara Islam dengan seorang wanita yang dianggap haram disetubuhinya tanpa akad. Melalui perspektif peradaban barat, iaitu Freud, seorang ahli politik yang berfahaman materialis, menganggap seks adalah aktiviti biologi semata-mata, tidak ada hubungannya dengan akhlak. Manusia tidak akan mencapai keyakinan dirinya tanpa pemuasan seks. Kesemua ikatan agama, akhlak sosial atau tradisi adalah ikatan yang salah yang boleh memusnahkan hubungan seks tanpa dibatasi apa-apa terma dan syarat. Seterusnya, menurut Brahmacharya, iaitu salah satu ajaran hedonism, ajaran ini memusatkan diri pada pengendalian hawa nafsu, di mana ia beranggapan bahawa segala kejahatan di muka bumi ini dapat dikurangkan apabila manusia dapat mengendalikan hawa nafsu, kerana nafsu dapat menghancurkan peradaban manusia itu sendiri. Dan yang terakhir, menurut perspektif peradaban Cina, merujuk kepada Buddhism Cina, penderitaan adalah berpunca daripada hawa nafsu yang merupakan akar kepada pelbagai masalah manusia. Menurut falsafah Buddha, beliau telah memberikan perumpamaan tentang bahaya dari kenikmatan nafsu. Beliau berkata, kenikmatan nafsu memberi sedikit kepuasan, namun banyak penderitaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Firdaus bin Muhammad Yusof akan membentangkan tentang tajuk yang telah. Okey, kita pergi yang pertama kepada objektif kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor berlaku seks luar nikah. Yang kedua, kajian ini objektifnya bertujuan untuk mengkaji kesan-kesan bersekedudukan dan seks luar nikah. Yang ketiga, mengetahui peranan pelbagai pihak sebagai langkah-langkah mengatasi seks luar nikah. Okey, kita pergi kepada skop kajian. Kajian ini merangkumi beberapa perspektif iaitu tanggapan peradaban terhadap isu bersekedudukan dan seks luar nikah seperti perspektif peradaban Islam, perspektif peradaban Barat, perspektif peradaban India dan perspektif peradaban Cina. Setiap peradaban mempunyai tanggapan tersendiri terhadap perbuatan bersekedudukan seks luar nikah. Selain itu, skop kajian ini dilakukan kerana terdapat perbezaan perspektif dari pandangan setiap agama seperti Melayu Islam, India Hindu, Barat Kristian dan Cina Buddha. Yang digunakan ialah kaedah kajian kepustakaan. Kaedah yang digunakan ini dalam mencapai objektif kajian. Pengkaji telah merujuk penulisan-penulisan yang dibuat oleh pakar-pakar dalam bidang agama dan kecendekiawan barat dari pelbagai peradaban dalam menerangkan dengan lebih terperinci. Dengan kaedah ini, pengkaji merujuk pelbagai bahan-bahan ilmiah seperti kitab-kitab, buku-buku, artikel dan penulisan yang berkaitan dengan tajuk yang telah dikaji dalam menghasilkan kajian yang lebih baik. Di samping itu, bagi memudahkan lagi dan menambahkan maklumat, pengkaji turut menggunakan kaedah kajian melalui internet iaitu melayari laman-laman web yang boleh dipercayai dan berautoriti untuk mendapatkan maklumat tambahan berkaitan dengan tajuk yang dikaji. Oleh itu, pengkaji dapat memperolehi banyak maklumat mengenai tajuk bersekedudukan dan seks luar nikah dari aspek pelbagai peradaban. Seterusnya, saya mempersilakan rakan saya bagi membincangkan maklumat yang dikaji.
Faktor-faktor bersedudukan dan seks luar nikah. Faktor-faktor bersedudukan dan seks luar nikah ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu faktor individu, faktor keluarga dan faktor masyarakat. Faktor individu. Perasaan ingin tahu dan mencuba perkara baru. Menurut Zainuddin Sharif, dalam kajiannya mengatakan bahawa ketika golongan remaja melalui proses perkembangan dari segi peningkatan usia, pemikiran dan keadaan sekeliling, akan wujud perkara baru yang mereka tidak pernah lihat dan alami. Hal ini yang membuatkan mereka mengalami satu perasaan ingin tahu dan ingin mencuba perkara baru yang dilihat oleh mereka. Dalam konteks ini, remaja dilihat terjebak dengan seks luar nikah ini disebabkan terpengaruh dengan video yang dilihat oleh mereka dan mula merasa tertarik untuk mencubanya. Percintaan. Pasangan asyik bercinta akan mudah terpengaruh dengan budaya luar seperti berdua-duaan di tempat sunyi, berjalan berpimpin tangan, bergaul, bersentuhan antara lelaki dan perempuan ajnabi hingga mendorong kepada berlakunya seks luar nikah. Malah dalam kajian Aminah Haji Nur, budaya remaja yang terlibat dengan percintaan dan melakukan seks luar nikah untuk membuktikan kasih sayang mereka terhadap pasangan kian menular. Seterusnya ialah faktor keluarga. Tekanan perasaan. Tekanan perasaan sering terjadi apabila melibatkan masalah keluarga seperti perbalahan, kemiskinan, perpecahan dan perceraian, kurang mendapat perhatian dan kasih sayang ibu bapa. Menurut Manis dan rakan-rakannya dan kajian mereka mengatakan, di negara barat, kebanyakan remaja yang mempunyai masalah latar belakang keluarga berpendapatan rendah adalah 2 kali ganda lebih cenderung untuk bertingkah laku negatif berbanding remaja lain seperti terlibat dengan seks bebas. Manakala, Nur Hayati mengatakan dalam kajiannya, kebanyakan pelajar yang mempunyai masalah tingkah laku berasal daripada keluarga yang bercerai. Seterusnya ialah budaya menonton pornografi dalam keluarga. Menurut kajian yang dilakukan oleh Muhammad Syata Sabran mengatakan bahawa ada segelintir ibu bapa yang menonton video pornografi bersama anak-anak tanpa memikirkan kesan buruk kepada anak mereka. Video pornografi ini merupakan satu visual yang merangsang keinginan untuk melakukan hubungan seksual kerana video itu mengandungi bahan dan unsur lucah yang boleh mempengaruhi keinginan anak-anak mereka. Faktor yang terakhir adalah faktor daripada segi masyarakat, iaitu tanggapan yang salah. Tidak mahu menjaga tepi kain orang merupakan istilah atau tanggapan yang dipegang oleh masyarakat moden zaman sekarang. Sikap tidak mahu mengambil tahu menjadi satu faktor yang mendorong kepada berlakunya penularan bersedudukan dan seks luar nikah dalam kebanyakan peradaban. Malah, menurut Poisin dan rakan-rakannya dan kajian mereka mengatakan, persekitaran kawasan perumahan amat mempengaruhi kehidupan golongan belia. Sebagai contoh, jiran yang mengambil berat dengan keadaan sekeliling akan menegur anak muda daripada melakukan kesalahan seperti membawa masuk pasangan ajnabi ke dalam rumah sesuka hati mereka. Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Fatonah binti Safri, nombor pelajar 1202650. Pada kali ini saya akan menerangkan kesan daripada berkesedudukan dan seks luar nikah. Kesan yang pertama adalah melibatkan individu yang melakukan seks tersebut. Individu akan dijangkiti penyakit kelamin, menyebabkan kehamilan bagi seseorang wanita, dibenci oleh keluarga dan dihina oleh masyarakat. Seterusnya, memberi tekanan dalam diri individu tersebut. Kesan yang kedua pula melibatkan terhadap keluarga. Keluarga akan menanggung malu disebabkan oleh anak yang telah melakukan seks luar nikah. Berlakunya perbalahan antara ibu bapa dan juga anak, menjatuhkan dan mengaibkan maruah keluarga. Kesan ketiga pula melibatkan masyarakat. Masyarakat dilihat gagal membentuk institusi kemasyarakatan dengan baik. Masyarakat tidak lagi prihatin dan bersatu padu dalam segala perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Maslina binti Abdullah ingin membincangkan mengenai peranan pelbagai pihak dalam menangani seks luar nikah. Pertama, peranan individu.
Individu perlulah mengelakkan diri daripada mempunyai pasangan, misalnya remaja yang bercinta. Golongan remaja juga perlulah bijak dalam memilih rakan bagi memastikan mereka tidak membawa pengaruh buruk kepada orang lain. Seterusnya, peranan keluarga. Ibu bapa merupakan tonggak utama dalam menjaga, melindungi, mendidik dan membimbing anak-anak sejak kecil lagi. Bagi mengelakkan generasi muda dalam keluarga terhindar daripada masalah sosial, keluarga perlulah sentiasa meluangkan masa bersama untuk menghasilkan waktu yang diisi dengan perkara berkualiti. Ibu bapa perlulah menunjukkan contoh ikutan yang baik untuk membentuk jati diri remaja yang berakhlak dan bersahsiah tinggi. Seterusnya, peranan masyarakat. Masyarakat juga memainkan peranan yang penting dalam menjalinkan hubungan komuniti setempat. Kerjasama antara masyarakat dengan agensi luar dalam membendung masalah ini dengan mengadakan program-program sosial seperti khidmat masyarakat. Pergaulan bebas berlainan jantina perlulah diawasi oleh komuniti setempat dari semasa ke semasa bagi mengelakkan masalah sosial berlaku dalam masyarakat. Akhir sekali, berdasarkan hasil kajian yang diperolehi, dapat dirumuskan di sini bahawa berkesedudukan dan seks wanita adalah dilarang dan salah sama sekali dari perspektif peradaban Islam. Oleh itu, perkara ini perlulah diambil serius bagi mengelakkan isu-isu berkenaan dari semakin meningkat. Sekian, terima kasih.